Alright, hai apa khabar semua? Harap semua sehat semua. Kita berjumpa lagi dalam Aperture Podcast. This week, I think ni minggu ketiga puasa, last week puasa kan. So hopefully you guys semua okay. Podcast seperti biasa ada Zaf, ada Mus and ada Nabila as our kita punya panel. So sekarang ni I think for Ramadan kita special sikit lah, kita tak buat double movie review, so kita buat single movie review, and kalau then single ada game and something like that. And then I think next week Raya dah kan, so next week kita tak ada session. Tapi in any case, we try our best to buat more reviews, hopefully, and appreciate you guys checking out our YouTube channel and podcast juga lah. So for this week, kita akan review satu movie yang agak popular dan I think movie ni dia give a lot of impression dekat Malaysia punya cinema lah. So kita akan review satu movie iaitu Pascal. Pascal ni is a movie about satu squad khas untuk unit Special Force lah kan, untuk Special Force kan, Navy ya. Special lautnya. Naval Marine lah, Special tapi dia betul-betul dia Marine, cuma dia ada special unit lah kan. Unit. So, under Royal Malaysian Navy. And then this Pascal movie ni I think was released back in 18. 2018 Ya, 2018. Pascal movie ni dibintangi oleh directed by Adrian Tay, produced by Kyoh Chi Ang, and then starring by Hairul Azrin, Amar Alfian and Hen Lee Hee. Hen Lee Hee ni yang Joshua. sorry? Joshua, yes, Joshua kan. Heroin ni siapa nama? Apa nama heroin tu? Jasmine Suraya. Jasmine Suraya. Suraya Jasmine. Mana tu? Jasmine Suraya. Jasmine Suraya. So cerita ni macam cakap lah, dia agak I think membuka mata lah, sebab dia betul-betul buat satu movie military yang serious punya military tone movie lah kan. Action pack, film action. Cerita ni budget dia about 10 million. And then box office dia dia kutip around 30 million. So untung lah cerita ni. Make money lah. Tapi 10 million budget. Oh, besar budget dia kan. Tu lah. Yes. Ada I think bayar. mungkin dia punya apa dia? Sorry. Okay, tak Dia ada punya suara kau macam tak jelas sangat, Azaf. Okay, sorry. Okay, continue. Okay, so cerita ni in terms of rating dia, untuk IMDb rating dia dapat 6.8. And 6.8 je. 6.8 je. Terkejut juga kan. Untuk Rotten Tomatoes dia dapat 86 lah. So Pascal the movie 2018. Without further ado, jom let's start. Okay, as usual, kita beri formal sikit lah sebab kata kita punya subscriber komen tadi kan. So kita start dengan story dengan plot. Mus, what do you think about story dengan plot Pascal? Aku baru tengok ni. Okay. Aku baru tengok tadi baru habis. Aku Okay. Sebab tak tengok mungkin juga, sebab Hairul Azrin lah kan. Lepas tu dia tak ada heroin sangat kan, aku tak tengok lah. So plot dia tu cerita tentang unit khas TLDM. So by mission lah, go by mission lah. Starting tu dah ada mission lah kan dalam punya kapal tu kan. So bagi aku impress lah dengan dia punya plot ni. Sebab aku tak pernah tengok
yang macam polis Evo dia polis kan, polis punya department. Ini military punya squad. So dia tactical part tu memang nampak lah. Power kan, tactical kan. Power, sangat power. Aku rasa tactical part tu setanding Hollywood punya movie lah. Bukan big movie, still Hollywood punya movie lah. Tactical part. Bukan as a movie. Tactical part tu. Dia nampak lah true military punya kan. Aku rasa yang few of the actors tu mesti dia ambil military punya kan. Takkan dia ambil semua pelakon. Susah lah. Nak tengok dia punya ni. So aku tengok awal scene tu macam aku very impressed lah Malaysia boleh buat such a good tactical movie untuk ni sebab dalam Police Evo aku nak benda tu sebab tak dapat sangat. Dalam G Revolusi sikit je kot rasanya. Sama lah awal-awal juga. Tapi ini almost perfect lah kata dia punya skill tu. Kena lah ni buat. Dia tak ada yang draggy sangat scene. So dia compact, lepas tu dia ada storyline. Ikut lah, best lah. Kau rasa macam tu juga, Zaf? Do you think that's Okay. Masa first time aku tengok last time, masa dia bawa kat panggung tu, aku teruja lah dengan dia punya trailer. Dengan movie dia itself lah, start je kan, dia punya mission dekat kapal tu, tengah laut tu, dah gempak lah. Dan kau rasa macam, okay, diorang ni memang legit lah. Yes. Unit khas kan. Yes. Tak nampak macam berlakon sangat kan. And then dia punya lokasi pun memang dia dekat dalam kapal. That's why dia punya bajet mahal ni sebenarnya. Dia ada kapal selam semua dia pakai betul-betul. So in term of plot, aku rasa cerita dia senang je sebenarnya. Dia tak complicated pun. Dan dia ada drama sikit which is aku rasa bagus lah. Dia tak nak bagi semua action kan. Dia ada human drama sikit lah between dia dengan mak dia tu kan, family dia tu. And then other than that, dia punya structure pun menarik. Dia punya dia establish all these Pascal people. Lepas tu dia flashback sikit-sikit macam mana diorang punya training tu. Okay. So structure dia well execute lah pada aku. Tapi bila second time tengok ni, aku nampak lah few flaw in terms of lakonan kan. Aku tak suka. Yes. Yes. Kena pasal mak dia ke? Mak dia aku okay. Mak dia mungkin jenis orang tua macam tu. Okay lah, fine lah. Tapi ada kita fokus pada story dengan plot dia lah. You guys rasa story dengan plot dia tu senang strong ke dia buat? Tak adalah strong sangat. Senang lah, okay. Senang lah. Dia ambil jalan mudah cerita tapi simple tapi berkesan. Yes. So you rasa macam tu juga, Nabila? You rasa macam tu juga? Yes. Aku rasa dia memang simple, memang sesuai untuk tontonan rakyat Malaysia yang suka straightforward cerita. Lepas tu cara dia develop cerita berdasarkan scene, kenapa dia jadi Pascal, apa mission utama diri dia sendiri, kenapa dia nak discover kenapa bapa dia sanggup mati. So dia, lepas tu at the same time dia also pupuk sifat kemanusiaan, sifat yang macam Malaysia ni kan muafakat, lepas tu ada banyak race dekat dalam satu entity. Lepas tu ada orang yang, biasa kita dalam grouping kita ada orang yang baca doa, ada orang yang against, ada yang ikut law, ada yang keras. So aku rasa dia watak-watak dia ni mewakili banyak-banyak society punya ni lah. Local punya characters lah. So plot cerita dia sangat senang untuk kita faham dan penuh dengan you guys, aku rasa dia tight. Aku actually bangga bila tengok cerita ni. I don't know why. Yes. Dia sangat trending masa dia keluar kan. Sampai budak-budak pun semua masa tu dia tweet macam untuk jadi Pascal. Aku pun actually aku carilah apa sebenarnya unit ni. Kau tahu tak, sebab aku tengok dia wayang ni dah berapa kali. So daripada segi plot, you guys tak rasa ada some part yang of course I agree dengan apa you guys cakap lah. Dia Farid tak suka ni, Farid tak suka. Bukan tak suka, tapi ada
some glaring punya part dalam plot tu. Ni I fokus pada plot lah yang buat I rasa dia I tengok cerita ni 2 kali juga sama macam Zaf. So plot tu ada macam some part tu macam sangat glaring dia punya kelemahan. Contohnya ada scene yang dekat South Africa tu kan. Dia faham tak? Dia orang tunjuk macam dia orang bukan askar, faham tak? Dia orang tak boleh ikut arahan. Aku faham, bagi aku askar dia mesti ikut arahan. Dia punya law of kan, rule dia mesti ikut arahan. So dalam scene dekat South Africa tu dia tunjuk macam dia bukan askar. Dia telah dipilih untuk pergi kononnya penyelamatnya kan. Penyelamat ni bukannya offensive daripada defensifnya team kan. Tapi dia tak boleh ikut arahan. And then macam dekat situ buat aku rasa betul ke dia orang pergi training hari tu susah sampai patutnya askar ni rule dia mesti ikut arahan, no matter what ikut arahan. Especially bila dia tak ikut arahan tu. Contohnya bila dia sepatutnya pergi ke sana, dia pergi masuk campur dengan urusan rakyat kat sana. Padahal dia datang ke sana, dia main reason ialah you guys akan jadi sebagai UN punya apa ni watcher je dekat sana tau. Kan UN watcher. Tapi dia orang buat kat situ, dia orang buat game sendiri, which is kalau benda tu tak begitu signifikan pada plot, aku tak kisahlah. Tapi benda tu signifikan menyebabkan one of the character dalam cerita tu dia jadi the villain, faham tak? Dia jadi the villain. Pasal itu lah. Itulah plot dia. Tak, dia bukan nak cerita pasal askar sebenar buat apa. Ini bukan dokumentari. Tak, in real life pun kita akan ada orang ni. Okay, ya, you bukan boleh kata tu dia nak buat plot lah. Tapi macam seolah-olah macam dia orang bukan askar, faham tak? Askar, aku come daripada family askar tau. Aku datang daripada family askar. So aku tahu dia punya rule very restrictive order punya rule, faham tak? Dia tak betul, dia macam tu. Dia konsep dia lah, especially you dah special unit. Special unit ni kira macam you the best of the best. You bukannya normal punya askar, you bukannya kan, you special unit. You pergi ikut arahan. Benda tu baik ke buruk ke tak penting. You pergi ikut arahan. Tapi dalam cerita tu attack dia Faris. Mana ada diorang tak kena attack. Mana ada diorang tak kena attack dalam scene tu. Aku tengok 2 kali. Diorang tak, yang kena attack dia antara kumpulan militan tu dengan rakyat sana. Diorang on the way. Diorang on the way dah jumpa scene tu. Patutnya diorang tengok kalau dia boleh tolong. Tapi ini diorang go offensive tau. Diorang go offensive. Bila diorang go offensive macam tak ikut arahan ke ni macam faham tak? And then dia macam cakap lah, dia relate pada that plot of the story lah kan. So ada Mamat tu dia jadi, padahal Mamat tu dia bukan the first guy yang initiate that thing. Yang hero tu yang initiate that thing tau. Mamat tu cuba nak backup dia sebagai askar, faham tak? Backup dia sebagai, tapi dia kena dia penalize lah. Sepatutnya kalau dalam report tu Mamat tu kena cakap yang mulakan that wrong move tu ialah yang hero tu sebenarnya tau. Hero tu yang pergi masuk campur. Tapi hero memang dia masuk campur, tapi dia nak selamatkan, bukan dia attack. Mana ada, dia bukan nak selamatkan. Kau tengok balik scene tu, dia go offensive. Dia pergi attack, faham tak? Bila dia pergi attack, dia dah jadi benda lain lah. Dia orang patut UN unit, United Nation unit. Dia orang bukan pergi untuk offensive lah. So buat aku rasa macam kantoi gila macam ni lah. Bagi aku lah. Aku faham dia nak buat itu sebagai plot. Aku faham, tapi daripada segi structure military force yang special unit, dia orang sepatutnya tak boleh tunjukkan those kind of character lah. Karakter yang tidak boleh ikut arahan, karakter yang buat decision alone, faham tak? Seolah tadi bila cakap dia orang macam bekerjasama, tapi dalam scene tu dia tak bekerjasama, faham tak? Dia orang masing-masing buat kepala masing-masing. Itu buat aku rasa kecewa lah daripada sudut plot dia lah. Okay. And then satu lagi glaring plot is scene mak dia tu. Mak dia tu kenapa tiba-tiba mak dia jadi baik ah? Tak faham kenapa mak dia tiba-tiba jadi okey pula. Before this mak dia tak masuk dalam field dah. Dia nak retire as jurulatih. So dia tak kena pergi. Tapi dia pergi juga kan? Tapi dia pergi juga kan? Tu dalam diam, dia side mission. Mak dia tak tahu. Dia macam kalau kita tengok cerita Saving Private Ryan kan? Kalau you guys tengok gila. Tak, bukan. Tak tahu lah military Malaysia ada pakai di sistem ke tak sure lah kan. Tapi sepatutnya bila ada satu orang anak yang jaga mak kan, anak tu ialah military, anak tu tak boleh pergi field, faham tak? Sepatutnya tak boleh pergi field. Which is sama jadi macam cerita Saving Private Ryan lah kan. Adik-beradik dia sebenarnya mati, so tinggal anak seorang je. Dan mak dia ada seorang kat rumah, so diorang kena pergi selamatkan seorang ni, faham tak? Itu dalam real war aku rasa. Yalah mungkin lah real war lah. Itu aku faham lah. Tapi macam aku rasa macam tak strong sangat dia punya justification lah. And then karakter mak dia tu macam which is related to the plot tapi tak
buat benda tu Tak, jadi yang karakter dah nanti sekarang ni plot. Yalah, karakter dia tak kadang-kadang tak apa aku cakap. Aku cakap karakter mak dia tu relate pada plot, faham tak? Plot tu terkacau pasal karakter mak dia. Faham tak? Macam tu aku cakap. Teruskanlah karakter tu. So yes, itu I guess you guys tak nampak semua tu lah. You tak rasa itu sebagai sebab aku baca dia punya belakang tabik, sebab scene tu adalah scene based on real story that salah seorang askar tu daripada unit tu. So dia lakonkan semua dia, tapi sebab dia nak develop plot tu, jadi dia terpaksa ubah sikit lah. Aku rasa that's why dia tunjuk certain flaws, sebab dia in order untuk dia develop create plot tu lah. Cuma macam cakap lah, dia as a special unit tu, I rasa macam special unit supposed to be the best of the best lah. The best of the best ni, diorang ni memang kira tak ada perasaan dalam hati diorang. Hati diorang tu kering gila. Kalau tengok Rainbow kan, hati dia memang kering. Dia betul, dia sepatutnya macam tu lah kan. Kalau itu apa yang aku gambarkan lah kan. Dia tak ada, dia suruh dibuat, kalau dia disuruh buat jahat, dia tak akan question, dia akan buat. Kalau dia suruh buat, dia orang jenis yang tak akan question things lah. Tapi in that scene, dia seolah-olah macam dia question lah kan. Dia question. Which is, dia ada cara dia apa? Okay, aku suka lah cara dia tunjuk kekuatan setiap kekuatan each individual dia orang punya unit ni, dari segi cara dia orang training, cara sampai dia orang jadi orang yang sepatutnya skill person. So kan dia ada darat, laut, air, udara, semua. So cara dia develop tu macam macam ni dia punya training dia, macam okay. Yes, menarik. I agree. I rasa part tu I rasa macam sangat menarik lah, sebab mungkin dia develop, dia present askar tu memang best lah. Kita tengok dia pergi training kan, dia tunjuk dia orang punya tactical punya movement tu, especially dia kat atas kapal kan. Itu memang kita rasa macam dia ada satu situ dia jalan kan. Lepas tu 7 orang dia satu hala sini, tu style lah. Dengan dia punya code dia lah apa kan tu. Cuma bagi aku yang part plot tu dia boleh tambah untuk, sebab each individual sepatutnya dia ada specialist, sniper, bomber punya diffusion kan. Lepas tu tactical ataupun dia punya dia situ dia tak tekankan sangat lah as overall. Tapi sniper tu nampak lah dia memang sniper. Dia memang sniper kan. Aku rasa sebab dia nak tunjuk kebanyakan orang ada semua semua skill tu, tapi terlalu tu dia tak jack of all trades lah. Jack of all trades. Betul. Okay, so what about dia punya karakter dengan casting dia? So Zaf, what do you think about the Hairul Azrin? Tadi Zaf tak suka tadi berlakon. Tak, Hairul Azrin aku okay. Dia lah, dia keras macam tu kan. Dia macam tu lah kan. Dia pada aku believe lah dia askar tak nak kena lah dengan watak dia. Kena lah dengan watak dia kan. Aku tak ada masalah dengan Namron. Namron problem. Betul. Setuju. Kan? Dia try to be keras tau. Macam tapi tak jadi kan? Tak takut pun dengan captain macam tu. Agree, sangat agree. Yes. Aku lagi takut dengan Islam Yusof ni. Kan dia nampak lembut tapi dia tegas kan. So memang miscast lah Namron tu. Aku tak tahu kenapa editor ni ambil. I agree. Salah satunya lah miscast. I agree, betul. Nampak masa dia bertraining tu, scene training tu kan. Kantoi gila, dia macam bukan komando, faham tak? Dia macam macam manager. Suara dia macam manager team building. Kecil je kan. Lepas tu dia nak buat muka ganas kan. Aduh. Suara dia macam dia macam muka ganas, nak ketawa ke tak macam Dia macam balapis tau. Nampak aku bila dia ada je aku potong kan. Aku macam patutnya dia as a captain or major ke apa, intimidating lah kan. Kita tengok orang patutnya kita rasa macam takut kan. Ni macam alah. Aku jadi mungkin dia pakai kabel dalam ni, mungkin dia ada kabel. Waktu dia naik jadi panglima. Miscast lah, totally miscast lah. Dia patut cari someone yang Nabila, what do you think about the miscast? Aku rasa semua tu perfect lah, kecuali yang dinyatakan di atas. Aku rasa yang lain tu semua diorang physically ikut diorang punya diri. Aku memang minat Hairul Azrin. Sebab dia pergi buat badan ke tau. Diorang ni semua pergi buat. Peminat Hairul Azrin ke peminat badan dia? Ada berbeza ke?
Nampak? Tapi dia berlakon action movie okey tau. Nampak nampak dia Memanglah. punya Dia kesungguhan tu. stuntman kan. So Tapi aku Amar puji lah Alfian, pelakon-pelakon ni. Aku rasa semua ni okey. Aku tak ada yang watak-watak yang pasukan lah. Aku rasa tak ada lah flaw sangat sebab aku rasa diorang tu sangat berdisiplin lah dengan cara nak ambil ni. Dan aku rasa diorang pun semua tu ikut cara yang betul. Aku rasa macam best tengok cerita ni. Okay, Mus. Aku rasa semua tu memang best. What do you think? Aku bak karakter ni selain Hairul Azrin tu letak tepi lah. Dia memang macam tu lah. Aku tak boleh nak komen lah. Dia sama macam berlakon dalam Wira, dalam Polis Evo, dia macam tu juga. Tapi aku tak faham watak mak dia tu. Sebab awal-awal nampak macam mak dia ni mak yang kat kampung lah. Kan dia pakai scarf kan. Betul. Tiba-tiba jadi moden pula mak dia. Apa hal? Tiba-tiba mak dia jadi moden. Tak Betul, I agree. Kalau dia letak dari awal, tak kisahlah kan. Ni tiba-tiba macam different people. Aku macam Betul. Aku mula ingat dia mak dia sakit. macam ni ya? Mula ingat dia macam dia sakit. Ya. Nanyuk ke apa kan. Aku pun ingat mak dia sakit. Tapi lalas tu Tiba-tiba normal pula. lepas anak dia tak masuk dalam film kan. Dia happy lah. Rambut pun jadi blonde kan. Mungkin lah. Dia semangat lah nak hidup balik kan. Untuk for me kan. Okay. Villain tu apa nama dia? Alfian. Adik Alfian. Amar Alfian Amar Alfian ya. Dia part last tu dia lawan tu macam lawan sikit okey tapi dia macam terjerit kan. Macam apa benda ni mamat ni kan. Ya, aku nak cakap benda sama. Dia macam dia nampak dia lembik padahal dia bukan lembik. Kan. For me kan, itulah I rasa for me I rasa okay. For me I rasa Hairul Azrin yang spoil. dia bukanlah spoiler tapi dia tarik dia hold back the team sikit lah. So compare to the others, Amar tu dia at least dia punya lakonan tu nampak macam okey sikit lah. Lakonan dia nampak except for the last scene tu lah, tapi yang kebanyakan lakonan dia agak okey. Convincing lah, convincing dia ni jenis rebellious kan, boleh terima lah. Lepas tu dia duduk sorang-sorang, nampak lah dia macam the lonely guy kan. And then dia punya kawan-kawan lain pun aku rasa agak okey juga. Yang ada satu dia yang the funny guy tu yang punchline tu. Gedah macam mamak sikit tu kan. Tu ada seorang tu kan. So dia pun okey juga. And then orang Kedah tu kan. So cuma Hairul ni aku rasa dia macam cari sikit lah sebab dia bukan nak kata dia lakon tu tak bagus tapi banyak sangat dia perlu improve lagi lah untuk daripada segi lakonan lah. Dia perlu improve a lot lah. Kalau tidak nampak sangat dia mesin tu agak kayu sikit rasa. Tapi Bukan, action tak fair wise cakap, tapi okay kan. Okay. Pada aku okay lah. Cuma okay kejap. Ada satu apa? Masuk dulu. Ada satu scene yang last yang dia lawan dengan tu. Ada satu scene tu dia menjerit macam perempuan lah kena. Apa pasal tak? Satu yang Mana? ada satu yang apa dia jerit-jeritnya. Dia kan suara kecil sikit. Dia suara kecil sikit kan. Okay, Zam. Pada aku actually aku tak rasa cerita ni cerita Hairul Azrin. Memang Azrin. Yes, setuju. Yes. Memang dia macam main kan, tapi aku tengok main, bukan sebab dia. Aku tengok as a unit now. Memang dia supposed to be main tapi dia tak carry the movie. Aku tak sebab dia. Aku tengok sebab the whole Pascal punya team ni. Supposedly memang Nabila tengok pasal dia. Kita tak tengok pasal dia juga. Betul. Dalam skrip tu memang dia supposed to be the main lah. Aku rasa kan carry the movie tapi sebab dia tak ada that vibe nak carry the whole movie. Dia tak ada vibe, tak ada peminat. Dia pun bukan leader, betul kan. So basically aku suka movie ni sebab the whole unit Pascal tu bukan seorang hero. Pada aku tak ada hero dalam semua lah. Semua tu. Betul, aku tak boleh macam tapi Hairul lawan dengan Amar Alfian final fight kan. Itu dia last buat dia lead hero. Itu dia team lead. Aku rasa dia team lead. Team lead. Okay. Yes. Okay. 10 minit lagi. Okay. So the last 10 minutes. So what about the production? What do you guys think? So production dia mahal kan? 10 juta kan?
Tapi bagi aku best lah dia buat kat actual ship. Lepas tu boleh nampak submarine, helikopter, semua segala aset kan. Pelantar minyak tu. Aku tak sure ada tentera punya support nak lembaga tentera kot support ada. Tapi ada dia orang pergi training. Aku rasa berbaloi lah production tu dengan 10 juta tu. Sebab kita bukan nampak tepi-tepi dekat jalan kampung punya lawan. Tapi aku suka at least dia bukan under tentera laut. Astro punya production, Adrian Tay punya studio kan. Collab dengan, obviously dia kena collab dengan tentera laut lah, tapi bukan filem under tentera laut lah. Kalau cerita tentera ni selalunya boring. Selalunya dia macam Bravo Fire tu. Cerita macam tu kan. Macam dia nak jual something kan. Tapi ini memang commercial, cuma dia ada elemen tentera laut. Tu yang jadi best tu. Dia commercialize kan. Marketing dia macam mana Nabila? You rasa marketing dia hype tak bila aku rasa dia punya iklan tu dengan dia punya cerita tu tak sama apa? Iklan ke trailer? Trailer ke? Trailer tu tak sama. Tak boom. Aku rasa cerita dia lagi best daripada dia punya trailer. Trailer dia macam yalah, trailer dia ayam sikit. Okey lah trailer dia. Dekat dia ayam lah. Trailer macam Polisi Hero tu lagi boom lah daripada dia punya cerita. Tapi yang ni terbalik pula. Aku rasa mungkin dari segi marketing aku rasa sebab trailer tu je kot. Tapi lepas daripada orang tengok aku rasa orang suka gila. Orang looking forward lah on this cerita. I rasa daripada dia macam cakap lah dia punya scene dia semua atau kapal itu rasa macam grand lah, rasa macam grand dia orang punya tactical punya apa ni gadget semua tu rasa macam power ni. Ada satu yang gadget dia boleh kononnya scan movement behind the wall tu kan. Macam Marvel lah. Power tu cakap gila babe. Aku rasa macam ada feel apa? Winter Soldier. Winter Soldier. Ada feel sikit. So dia boleh live up to expectation tu memang power lah kan. Yes, rasa. Boleh rasa dia punya weapon dia semua. Lepas tu dia punya macam cakap lah, dia ambil scene atas kapal tu memang scene tu memang sesuai lah, memang cantik lah dia kan. So aku rasa yang scan tu memang atas rig kan. So macam power lah dia. Bagi aku production dia memang best lah. Aku rasa macam untuk Malaysia bercerita rasa power ni Malaysia buat ni sebenarnya kan. Aku rasa aku tengok view kan, aku rasa boleh lah nak cakap dia production tu setara Hong Kong lah, walaupun tak sepower sangat kan Hollywood kan. Ya Hong Kong boleh lah. Hong Kong boleh beat lah aku rasa. Bukan walaupun tak beat, walaupun same level lah. Cuma ada satu I think yang mungkin orang boleh improve dia sound effect lah. Sound effect dia rasa macam kantoi sikit. I rasa CG pun kantoi kan, VFX pun. CG boleh kantoi ke? CG yang kereta meletup kan. Kereta meletup kan. Kereta meletup tu kantoi ke? Machine gun tu kan. Api-api tu kan. Machine gun. Ini aku buat sendiri boleh rumah kan. Tapi dia tak mencacatkan sangat lah. Tak lah. Movie. Yes. Yelah kita faham kat limitation dia lah. Bila Malaysia punya itulah cakap. Sebab tu aku cakap dia boleh improve lah. Maksudnya aku tak nak condemn dia punya, tapi rasa dia boleh improve dalam dia punya sound effect dia punya CG. Tak ada bajet lah, 10 juta dah Faris. Kali dah 2 biji. Cerita ni dekat Netflix hit gila babi tu. Especially budak orang Netflix lah bagi tahu. Dekat South Africa. Diorang sana suka gila Latin. Okay. Boleh berbangga lah ini. Susah nak cerita askar yang kita suka. Yes. Lokal lah. Lieutenant Anan. Anan. Lama sangat tu. Sampai lepas ni kita ada cerita yang apa Sarjan Hassan, dua ni. Ada cerita lagi. Ada satu cerita askar baru kan. Itulah tu. Adi Putra. Ada. Yang tentera udara tu. Itu trailer menarik. I'm looking forward to that lah. Tapi dia under tentera udara. Itu itu masuk kau tu lah. Aku tak faham dia punya. Okay. Tapi kalau dia boleh improve dia punya tactical part betul-betul macam military, bagus lah. Which is itulah
Agree. Itulah kekuatan cerita Pascal ni. Dia buat tactical tu rasa macam tactical lah. Rasa macam tactical lah. Macam dia almost power macam cerita move, SWAT dia, lah. dia Yang guide, 2000 something. dia buat movement dia. Dia buat movement set dia tu kan. Dia gerak, lepas tu dengan cara dia buat command And instruction gesture dia kan. kan. Gesture dia. Lepas tu dengan cara dia tembak apa semua tu. Rasa ada sikit nampak macam ada value work. So yep, itu. Dia punya booby trap tu kan. Double booby trap tu. betul. Itu menarik kan. Yes, agree. Okay, so production semua okay lah, you guys. Dah tak ada apa lagi nak? Aku tak puas hati satu je. Dua lah. Namron dengan mod dia. Yang lain aku rasa okay. Masuk rating lah. Okay, nak masuk rating terus Okay. Alright, so kita dah discuss movie dia daripada story dia, daripada dia punya cast dia dan production. So let's start with the rating. So Nabila dulu, sebab Nabila peminat setia Hairul Azrin. Hairul Azrin extra mark tu. Come on. 4 Okay. Sama lah, aku pun 4 juga. Aku bangga dengan cerita ni. Aku suka tactical dia. Tahu tak apa? Aku sangat suka. Even last kali tu ayam sikit lah. Dia punya villain punya motivation tu kan. Amirul Effendi punya tu. Itu ayam lah kan. Ayam sikit. Awal-awal tu dah best lah. Post, what do you think? Sama, setuju. 4. Aku cuma yang itulah, yang few thing yang ada boleh improve kan. Yang mak dia tu dengan Hairul Azrin punya acting macam cakap Faris kan, dengan villain punya motivation lah, itu je. Cerita ni easily boleh buat sequel kalau ada duit. Yes, betul. Mesti orang tengok yang confirm. Mesti confirm. Confirm tengok. Even letak Hairul Azrin sekali pun kita tengok. Takkanlah korang. Okay. For me, I bagi cerita ni. I bagi cerita ni 3 lah, 3 star. Ada sikit je. Paling tak puas hati kurang sikit. I tahu this is the wrong comparison lah. Bila I tengok Police Evo 1, I tengok Police Evo 1 dengan ni. Dia tak tahulah kenapa I nak compare. Tapi I compare, so I rasa I lagi enjoy tengok Police Evo 1 tu daripada cerita ni lah. Tak kata I tak enjoy cerita ni, I suka cerita ni. Tapi I rasa macam tu lah. So and then I sampai sekarang macam tak puas hati dengan dia punya plot hole tu. I cakap, benda boleh askar je ni. Tak geram tu. Macam mana boleh askar je ni kan. So yeah, that's why I give it 3 lah. Alright. Okay. So that's it guys. Thank you for you guys my opinions more on this movie. Very good. Appreciate it. Zaf, Most, Nabila. And of course thank you to the viewers as well. So hopefully you guys enjoy kita punya review kali ni. I think kita nak be a bit formal. Kita nak jadi lagi kemas dalam konsep kita provide this review. And of course kita nak supaya penonton happy dengan kita punya ni lah podcast dan review kita lah. Okay, bye bye guys, see you around next week. Hopefully you enjoy this review. Share, subscribe, and always like. Thank you very much. Bye bye.